Isteri dia kata, tak ada apa, abang ada sikit makanan untuk anak-anak kita. Tak apalah ni, bagi anak kita tidur, kita bagi makanan ni kepada tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana makanan tu sikit, maka tuan-tuan sekalian, sahabat ni kata pada isteri dia, bila kami mula makan, hang padam lampu. Aku nak bagi sahabat ni makan sepuas-puas. Sepuas-puas. Jadi rancangan pun berjalan lah tuan-tuan. Bila makanan dihidang, waktu tu malam, dalam keadaan gelap, tengah-tengah duduk makan, tiba-tiba isteri dia ni padam lampu. Dah padam lampu, makanan gelap lah. Oh, sahabat ni pun buat laga-laga tangan dia dengan tangan sahabat yang datang pada Mekah ni. Dia pun buat cop-cop-cop macam dia makan. Padahal dia tak makan. Dia tak makan. Dia nak supaya sahabat ni makan sekenyang-kenyangnya. Besok paginya tuan-tuan, wahyu turun bagi tahu Nabi depan sahabat-sahabat. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan sahabat-sahabat mereka walaupun mereka sendiri berada kesusahan. Inilah dia tuan-tuan, ciri-ciri umat Islam sayang dekat sahabat sendiri, tak ada orang beriman. Saya pun heranlah tuan-tuan, apa dah jadi dengan orang Islam. Dia rela membiarkan tuan-tuan sekalian umat Islam jadi pelarian di sepadan tanah air. Di Jordan berapa banyak pelarian? Dah 60 tahun pelarian di Syria, Lebanon. Yang terbaru tuan-tuan, saya tak faham lah tuan-tuan. Bagaimana orang-orang Myanmar Rohingya yang diserang oleh orang Buddha, dibakar rumah. Wanita-wanita tuan-tuan tengok dalam blog, tuan-tuan tengok dalam internet, dirogol, diperkuasa, lari bawa anak isteri mereka naik sampan sampai Bangladesh, tak dibenarkan mendarat. Lepas tu kita dengar cerita tuan-tuan, karam pula dah. Apa? Macam saya pun tak faham lah tuan-tuan. Mana pergi sifat kasih sayang sama Islam? Biarlah dia menumpang. Ini bumi Allah, dia saudara kita. Bagi dia warga negara, apa salah? Bagi dia makan. Sahabat biar lapar asalkan orang lain dapat makan. Sebab itulah tuan-tuan, hari ini orang kafir boleh buat suka hati pada orang Islam, kerana ukhuwah Islamiah itu dah tercabut daripada dada kita. Tuan-tuan bayang orang lapar main rumah kita, kita nak halau. Saya pun tak faham lah tuan-tuan, apa dah jadi pada umat Islam. Lebih mementingkan diri sendiri. Biarlah dia masuk tanah air kita, ramai pun tak apa, rezeki Tuhan bagi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dia ada masalah sekarang tuan-tuan, yang kaya sangat tapi buang makanan memewah-mewah. Yang tak makan, yang kelaparan, kebuluran, jadi macam mana? Inilah tuan-tuan sekalian, kita perlu tiru generasi sahabat yang mana mereka mengutamakan sahabat mereka walaupun mereka sendiri dalam keadaan kesusahan. Wa man yuqashuha nafsahu fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dapat menghindarkan dirinya daripada sifat syuh, sifat bakil, bermula mereka itulah orang-orang yang diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bakil, tolong sahabat, tolong orang susah. Masya-Allah. Jadi bila ada bakil ni, dia tak mau sedekah, tak mau bantu orang susah. Itu golongan yang kedua. Kita tak dapat nak jadi orang Ansar, kita tak dapat nak jadi orang Muhajirin sebab kita hidup jauh daripada Rasulullah SAW. Tapi kita ada habuan hijrah tuan-tuan. Seperti yang Allah sebut ayat seterusnya, iaitulah disebut oleh Allah, walladzina ja'u min ba'dihim. Mereka-mereka yang datang selepas Ansar dan Muhajirin ini, yaqulun, mereka berkata, berdoa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa kami, ampunlah dosa orang-orang yang beriman dahulu daripada kami, iaitu orang Ansar dan orang Muhajirin. Kerana mereka lah, usaha ikhtiar mereka lah, pengorbanan mereka lah, Islam sampai kepada kami pada hari ini. Kerana mereka sanggup berhijrah, sanggup berjuang, berjihad lah, maka kami dapat meluk agama Islam. Jadi kita terhutang budi sungguh-sungguh kepada golongan Ansar dan Muhajirin, kerana mereka lah tuan-tuan sekalian disambung oleh generasi kemudian Islam sampai kepada kita. Dan kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Janganlah ada di hati kami ya Allah perasaan tidak baik kepada orang-orang Muhajirin dan Ansar ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, semuanya Engkau lah Tuhan yang maha, makna kata maha lembut, Rauf, Rahim, maha penyayang. Jadi kita jangan ada perasaan soal para sahabat mereka itu berkhilaf, itu serah pada Allah Ta'ala lah. Janganlah kita nak ungkit-ungkit lah ni tuan-tuan sekalian. Dia ungkit balik cerita-cerita lama.
Contoh Sayyidina Ali perang dengan Muawiyah lah apa itu, biarlah Allah Ta'ala lebih tahu. Tapi rata-rata mereka itu tuan-tuan, mereka-mereka yang mana kata telah berkorban, berhijrah, berjuang untuk agama Allah Ta'ala. Dan kuliah ini tuan-tuan sekalian, saya nak tutup dengan surah An-Nisa ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masir. An-Nisa 97. Ayat ini tentu menceritakan tentang beberapa orang yang tidak berhijrah. Katanya 6 orang. Dalam surah Ibn Hisham disebut satu-satu nama. Saya tak mahu sebutlah. Saya nak cerita hal mereka saja sebab Quran cerita. Tapi orang-orang ni tuan-tuan sekalian, mereka telah memeluk agama Islam ketika Nabi berada di Mekah. Tapi bila Nabi berhijrah, mereka tak hijrah. Mereka tak turut hijrah. 2 tahun lepas tu berlaku perang Badar. Bila berlaku perang Badar tuan-tuan sekalian, mereka dipaksa oleh kaum keluarga mereka mengangkat senjata, berada di pihak kufar, lawan Nabi. Nasib mereka tak baiklah tuan-tuan. Dalam peperangan itu, kesemua mereka terbunuh, dibunuh oleh tentera Islam. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya mereka-mereka yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mereka zalim diri mereka. Zalim lah. Orang Islam lawan Islam pasal patut orang Islam lawan kafir. Orang Islam bersama-sama perjuangan Islam. Hang Islam lawan Nabi. Kok mana ni? Itu nama zalim. Bila mereka mati tuan-tuan, malaikat tanya mereka, qalu bima kuntum, apa jadi dengan kamu? Kamu orang Islam yang lawan Islam pasal. Qalu, mereka jawab, kunna mustad'afina fil ard, kami golongan lemah, mustad'afin, kami ni mereka tu derian, kami ni timun, golek luka menggolek luka. Kata orang kampung, nak baca pada ayuk. Ini golongan mustad'afin yang mereka tertindas di muka bumi, tak berusaha membebaskan diri mereka daripada penindasan, hingga terpaksa mereka berada dalam kumpulan orang yang tak betul, lawan Islam. Betul lah dia derian, kita timun, tapi derian bukan selama-lamanya kuat. Timun pun tak selama-lama lemah. Derian sampai 3 hari tak laku tuan-tuan, jemuk tengah panas, pungkuk dia merekah. Ikat dengan getah pun orang tak beli dah sebab dia merekah. Gas dia dah keluar, orang tak beli dah. Habis dia buat apa? Buat tempoyak lah yo. Bila teriak jadi tempoyak, siapa kuat? Timun kuat kan teriak kuat? Ada 5 tahun sekali tuan-tuan, timun kuat. Tempoyak lemah 5 tahun sekali. Selalu dia teriak lah kuat, tapi sekali-sekala timun kuat. Tuan-tuan faham ikut no. Makan nasi tak faham payah. Fima kuntum, apa jadi dengan kamu ni? Qalu kunna mustad'afina fil ard, mereka jawab, kami golongan tertindas di atas muka bumi. Qalu, malaikat kata, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Mereka kata, bukankah muka bumi Allah ni luas? Kenapa kamu tak hijrah? Kenapa kamu duduk situ? Tak usaha, tak ikhtiar, biarkan diri tertindas. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masir. Bermula mereka ini disumbat oleh Allah, dihumbat oleh Allah ke dalam api neraka Jahannam. Neraka Jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Berlandaskan tuan-tuan ayat Quran ni, fahamlah kita sebab mereka dimasukkan ke neraka kerana mereka menentang Islam. Kenapa mereka menentang Islam? Kerana mereka tak hijrah. Kalau takdirnya mereka berhijrah, mungkin tak berlaku macam tu. Maka ulama kata hijrah tu wajib. Tetapi bersandarkan hadis Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada lagi hijrah berpindah Mekah ke Madinah selepas berlaku pembukaan kota Mekah, tapi yang adanya iaitu jihad dan niat untuk menegakkan agama Allah. Maka tuan-tuan sekalian, ulama buat satu kesimpulan berkaitan dengan hukum hijrah.
Hijrah Mekah ke Madinah tak wajib. Tapi wajib dalam beberapa keadaan. Yang pertama, apabila kita berada di satu negeri. Negeri itu tuan-tuan sekalian, kalau kita duduk situ, kita tak boleh beramal dengan ajaran Islam. Nak semayang pun tak boleh, nak puasa tak boleh, nak baca Quran tak boleh. Isteri kita nak